Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Jumaat tuan-tuan dan puan-puan. Apa khabar semua? Selamat pagi, apa khabar? So, ini adalah sesi bangun bersiaran langsung dari rumah sebab kita sedang hashtag duduk rumah sekarang. So, saya harap anda akan sentiasa dalam keadaan selamat, sihat dan sejahtera. So, kita tunggu kemasukan anda semua dalam sesi live pada pagi ini. Sesi bangun yang kita teruskan juga walaupun kita duduk rumah. Stay at home. Hashtag duduk rumah. Hashtag stay at home. So, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? So, saya sedang bersiaran secara langsung di dua page, di dua tempat. Satu di grup Nak Urus Bisnes dan satu lagi di page saya sendiri, page Nasrul Hadi. So, pastikan anda sedia untuk belajar sesuatu. Pagi ni kita nak share tentang apakah kesan kepada basically hari ni kita punya sharing. Kita nak share tentang topik bangun pada pagi ni. Topik bangun kita pagi ni agak menarik. Dia pasal kita nak share tentang kesan pada industri, kesan COVID-19 ni, especially movement control order kepada kita punya bisnes lah mainly. So, saya sedang bersiaran secara langsung di dua tempat. Sebelum tu saya nak perkenalkan diri saya. Mungkin ada yang tak kenal. Nama saya Nasrul Hadi. Saya adalah Vice President untuk Richooks International Sdn Bhd. Dan saya juga seorang chartered accountant, MIA member di bawah payung Malaysian Institute of Accountants. So, saya masih lagi seorang accountant walaupun hari ni berbaju Melayu dan bersongkok. Yes. Stay at home boss, yes. Itu dia Tok Jebat. Tengah stay at home lah ni. So, saya sebenarnya live dekat dua tempat ni sebab saya nak kejutkan anda di page Nasrul. Saya nak anda di page Nasrul tolong berpindah ke grup Nak Urus Bisnes. Puan Liana, Tok Jebat, kita ada Nazmi pagi ni. Nazmi, tolong bagi link ke grup Nak Urus Bisnes. Anda semua kebanyakannya mungkin sudah pun ada di grup Nak Urus Bisnes. Ya, Puan Alia Mona, anda yang pertama. Selamat pagi Puan Noni. So, saya bagi peluang kepada anda. Hari ni topik dia adalah kita nak anda dengar apa perkongsian saya tentang efek kepada industri bila kita berada dalam situasi COVID-19 sekarang. So, anda di page Nasrul, tolong pindah sekarang ke grup Nak Urus Bisnes. Now. Pindah ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Tuan Nur Hisham, khabar baik Tuan Nur Hisham. Pindah sekarang. Saya akan tunggu anda untuk pindah segera ke grup Nak Urus Bisnes. Anda di Nak Urus Bisnes, kita ada Puan Umu Hussein. Selamat pagi Puan Umu Hussein. Kita ada siapa lagi dekat dalam grup Nak Urus Bisnes? Kita ada, yes, terima kasih Puan Umu Hussein. Dia selalu tag Sharifah Nurbaiti ni, saya perasan. Tinggal button satu baju Melayu. Tinggal button. Ada cukup. Cuma yang atas ni saya sesak ni dekat luar, panas. Apa khabar Tuan Hakimi Hussein? Selamat pagi. Tuan Nasrul, awesome. Terima kasih. You are also awesome, Cik Hakimi. Okey, anda di Nak Urus Bisnes, pindah sekarang. Pindah sekarang. Sambil-sambil tunggu anda pindah tu, tolong belanja saya love. Belanja saya love. Belanja saya love. Belanja love sekarang, belanja love. Saya akan tamatkan siaran di grup grup pula di page Nasrul. Saya nak tunggu anda masuk ke grup Nak Urus Bisnes. Apa khabar Cik Fira Nizam? Lama tak jumpa Cik Fira. Jom masuk ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Saya nak share tentang impak kepada industri yang saya rasa sangat penting untuk saya kongsikan. Because tak mudah sebab ada banyak benda yang kita nak sentuh, especially certain industri memang impact dia sangat besar. Tapi bila saya fikir balik, macam semua industri pun ada impact dia. So, mari kita masuk dulu ke itu dia Puan Noni dah masuk. Puan Nur Diana Sadina dah ada. Yes, Tuan Hakimi memang dari tadi dah ada dekat situ. Okey, jom di page Nasrul pindah ke grup Nak Urus Bisnes sekarang. Okey, saya tamatkan di page Nasrul. Jumpa saya di grup Nak Urus Bisnes. Terima kasih. Okey, so saya dah tamatkan di page Nasrul. Tanya kepada anda yang berada di grup Nak Urus Bisnes. Assalamualaikum. Tu dia pasang balik live tadi tu. Okey. So, terima kasih Puan Nora, terima kasih Puan Mili. Macam tak pernah biasa tengok lah Puan Mili ni. Dari mana Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan, saya perlukan bantuan anda pagi ni. Serius topik hari ni bukan agak lah. Pada saya
boleh dikatakan serius juga. So saya harapkan, saya perlu tahu feedback daripada anda. Okey, saya nak anda semua tulis dekat situ anda dari mana dan apakah industri ataupun nature of business anda. Macam saya tahu Puan Nora dia F&B, saya tahu Puan Nora F&B, saya tahu Puan Ummu Husin Green Matrix, Puan Noni Bakery, yang lain-lain. Tapi saya suka kalau semua orang tulis apakah anda bisnes dari mana dan apakah nature of business anda, maksudnya jenis bisnes anda. Yes, Puan Mili, jarang-jarang masuk live tuan. Tak apa, tak ada isu. Okey, tekan button serius. Okey, ni dia. Button serius saya ada dua. Satu, ini serius. Yang paling serius dekat sini. So, topik hari ni adalah sini dulu. Bergantung kepada tahap keseriusan anda untuk kekal menonton. Okey, dah macam turun pula viewer ni kan. Okey, main sini. Saya sinsil lengan sikit. Bagi anda tahu betapa seriusnya saya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Kita pun tahu sekarang kita tengah dalam situasi yang sangat mencengkam. Tak adalah sangat. Saya rasa okey lah. Okey, kita faham ada banyak benda yang berlaku. So, kita akan go through juga. Okey, kita ada tadi Tuan Hakimi. Dia kata business database, jenis servis. Okey, bagus. Business database, database management. Okey, masih lagi boleh run. Wedding, Tuan Zulhimi Asli memang pening kepala. Yes, Cik Firan Nizam, AB Vision Sdn Bhd, Construction. Yes. Tuan Nas, saya ada good news sikit. Nanti saya share di PM ya, nak minta nasihat. Okey, nanti Puan Nora share lah, PM lah saya. Yes, Cik Liana, Puan Liana, servis kelas mengaji cilik Al-Quran. Ya, betul. Dia memang bisnes cilik Al-Quran lah. Itu pun boleh buat. Okey. Cik Safrili, Teluk Intan Perak, rawatan resdung tanpa asap. Wow. Okey, dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Bila zaman sekarang COVID ni, kita ada industri yang pada asalnya dia dah tersangkut dari awal adalah industri pelancongan. Dan pelancongan dia lebih kepada perhotelan dengan penerbangan, tourism lah. So ini adalah bisnes asal yang ada situasi yang pada awalnya memang situasi sangat berat. Dan ini ada dari awal lagi, dari zaman dah kira macam lama sangat kan. Daripada saat masa dekat dekat Wuhan tu, masa dekat wilayah Hubei, Wuhan, daerah Wuhan. Tuan, alamak, Memi CCTV bukan macam-macam lagi Tuan Mio, dia ada juga join. Terima kasih. Wow, otai masuk pagi ni. Saya pun tiba-tiba cuak pula. Titan pula tu. Okey. Kat mana saya tadi? Saya dekat rumah saya. Waalaikumsalam, Puan Nik. Okey. Burung pun nak tengok saya live juga. Burung gagak. Rumah saya memang macam burung, memang banyak burung gagak. Okey. Dari asal lagi bila dekat Wuhan tu, kita dah tahu dah industri tourism akan terjejas sebab negara kita banyak menerima pelancong daripada luar negara, pelancong daripada China especially. Dan dia punya center of the epidemic ni, wabak tu memang kita pun sedia maklum, dari China. So dari asal lagi sebenarnya ramai orang dah tahu dah industri yang paling akan terjejas adalah industri tourism, especially airlines dengan pelancongan. Dan obviously baru-baru ni pun diorang ada buat Mata Fair kan, Mata Fair. So ada Mata Fair pun tak jalan, Malaysia Airlines pun buat ni, semua tak jalan. So kita sedia maklum lah industri perhotelan dan pelancongan yang terjejas teruk. Namun begitu tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin menarik perhatian anda. Ayat dia betul-betul skema ni. Bila kita dah ada perintah kawalan pergerakan ni secara jujur saya rasa semua industri terjejas. Setuju? Tak ada satu pun yang tidak terjejas. Siapa setuju dengan saya? Tulis itu setuju. Setuju. Semua terjejas. Betul? Sekarang ni kita dikawal pergerakan dan tak silap saya, hari ni kawalan pergerakan tu akan lebih tegas, yang mana kita mungkin akan lalu banyak roadblock kalau kita nak keluar ke mana-mana. Walaupun kita mungkin nak pergi pasar nak beli barang makanan, walaupun kita nak kena beli, macam kita nak, mungkin ada di antara kita nak singgah office kejap lah. Nak singgah office kejap untuk ambil barang pun kita ada situasi juga. So saya harap anda faham part tu. So memang semua terjejas. Semua terjejas. Terima kasih ramai yang tulis setuju tu.
So saya ingin menarik perhatian anda. Seriously, saya rasa walaupun kita semua terjejas, kita boleh buat something. Something tu adalah, saya nak share sikit cebisan. Boleh saya share sikit apa yang Dr. Azizan share semalam dalam sesi weekly Zoom untuk Spire, untuk Titan dan juga Spire. Dia share benda ni dah banyak kali, tapi ni saya nak share balik. Boleh? Kalau nak saya share, tulis situ, nak share. Ataupun tulis situ, sayang Dr. Azizan, tulis tu. Mungkin. Kalau banyak sayang kat Dr. Azizan, baru saya share. Sebab beliau share something yang saya rasa sangat sesuai untuk kita semua. Kita nak anda, yes, Zoom semalam amazing. Terima kasih Puan Nora, sangat amazing. Doktor banyak bercerita semalam. Dia tidak bercerita dengan nada yang, dia tidak mengajar dengan nada yang mengajar. Dia semalam mengajar dengan nada bercerita. Betul? Okay, nak saya share? Tulis. Tulis itu. Nak share, terima kasih. Cepat. Saya tunggu anda tulis nak share banyak-banyak. Telco mungkin tak terjejas. Cik Zulilmi, ya mungkin telco tak terjejas. Kita tak tahu juga. Saya rasa terjejas juga. Nanti saya explain ke anda. Okey. Okey, nak saya share. Okey. Sayang Dr. Azizan, terima kasih Puan Nora nak share. Okey. Apa yang beliau share adalah tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan sekarang kita kena faham satu benda adalah kita banyak benda kita tak boleh kontrol sekarang. Kita ada banyak benda kita tak boleh kontrol. Obviously, kita tak boleh kontrol tentang perintah kawalan pergerakan. Kita tak boleh kontrol yang kita punya bisnes tak boleh buka. Ada certain bisnes yang dikategorikan sebagai non-essential services. Ataupun, yes, non-essential services. Servis ataupun produk yang tidak penting. Kita tak boleh kontrol tu. Kita tak boleh kontrol yang kita nak suruh staff kita datang kerja, tapi kita tak boleh bagi dia datang kerja. Sebab polis dah buat sekatan ataupun tak benarkan premis tu dibuka. Kalau nak buat pun senyap-senyap kalau berani. Itu dia isu dia. Tapi ada banyak benda kita boleh kontrol, tuan-tuan dan puan. Ada banyak benda yang kita sebenarnya boleh kontrol. Dan kita sepatutnya kontrol. Dan saya nak anda tulis ini. Saya nak anda tulis basically perkataan dia macam ni. Lebih kurang macam ni lah. Don't control things you cannot control. Maksudnya dia macam ni, perkataan dia semalam Dr. Azizan ulang-ulang dan saya faham dengan lebih mudah lagi. Okey, macam ni Manusia stres bila dia tak boleh kontrol benda yang dia tak boleh kontrol. Memang hakikatnya dia akan stres. Sekarang ni kita semua stres. Stres, of course alhamdulillah lah dapat duduk rumah, dapat spend time dengan family. Tapi most of us akan jadi stres bila kita tak boleh kontrol benda yang kita tak boleh kontrol. Bukan cerita dalam kerangka situasi sekarang je tau. Dalam situasi lain pun, contoh kita tak boleh kontrol kalau kita ada staff yang asyik suka-suka datang lambat, susah. Tabiat dia memang dah jenis macam tu. Kita tak boleh kontrol supplier kadang-kadang dia hantar barang lambat. Padahal kita ada satu je supplier. Itu je lah kita boleh kontrol. Sebab itu je supplier yang kita ada. Contoh kalau kita nak relate dengan situasi sekarang. Kita tak boleh kontrol tiba-tiba bekalan elektrik terputus. Mungkin. Kita tak boleh kontrol juga bekalan air terpotong macam baru-baru ni kat Lembah Kelang. Ada situasi dekat Sungai Selangor. Kita tak boleh kontrol benda tu. Tapi ada banyak benda kita boleh kontrol. Contoh kalau kita benda yang kita boleh kontrol. Kalau anda student kalau anda dalam Titanium, anda dalam Spire, kita boleh kontrol dengan kita tengok weekly Zoom setiap minggu. Kita boleh kontrol dengan kita committed hantar report. Kita boleh kontrol dengan kita committed setiap bulan commit dengan komitmen dengan Richworks. So nampak tak? Dalam keadaan sekarang, apa yang cara kita nak hilangkan stres kita? Siapa nak tahu? Say I. Tulis situ I. Apa yang kita boleh kontrol sekarang adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kontrol benda yang kita boleh kontrol sahaja. Iaitu kita kontrol dalam sekarang, dalam keadaan sekarang ni, kita control things that you can control. Maksudnya kita dalam kawalan kita. Nombor satu, kita boleh kontrol dengan kita jaga diri kita dengan kita masih lagi bangun awal. Walaupun kita duduk rumah, tapi kita masih lagi bangun awal untuk kita buat benda macam as if kita masuk office, as if kita masuk kedai, masuk tempat kerja. Kontrol, maksudnya kita masih lagi dalam kawalan. Kita masih lagi boleh berkomunikasi dengan tim kita. Kita ada aplikasi Zoom, kita ada aplikasi, even kita ada WhatsApp call sebenarnya. Kita ada banyak benda kita boleh buat. Kita mungkin boleh buat Facebook group kita dengan buat live dalam tu. Boleh communicate dengan tim kita secara tertutup. Actually terlalu banyak benda yang kita boleh kontrol. Dan sejujurnya saya cakap dengan tuan-tuan dan puan-puan,
Kita sepatutnya rasa sangat bersyukur sekarang, walaupun kita diperintah untuk pergerakan kita dikawal. Zaman sekarang teknologi membantu kita untuk sampai satu peringkat kita masih lagi boleh buat kerja as if kita berada di pejabat ataupun as if kita berada di kedai sebenarnya on certain circumstances. Dan sejujurnya kita masih lagi boleh buat dengan lebih efisien kadang-kadang sebab kita punya distraction tu tak banyak. Perasan tak? Siapa ada rasa beberapa hari ni kadang-kadang ada certain benda tu kalau dia duduk dekat office mungkin tak settle, tapi bila dia duduk di rumah settle pula. Terima kasih Puan Nik. Dia kata bangun bersiap duduk hadap laptop macam kat office. Yes, betul. Dan kadang-kadang kita akan lebih fokus dan kita rasa lebih tenang. Sebab apa tau? Macam satu peringkat kita tengok family kita ada kat rumah, anak-anak kita tahu terjaga. Kalau macam wanita tu dia boleh siap masak lagi, boleh jimat kan. Masak boleh jimat kan. Sebenarnya masak memang sentiasa jimat lah. Makan di luar dengan masak memang sentiasa jimat. Dan kita yakin dengan makanan yang kita makan, kita rasa bersih, kita rasa selesa. Tapi jangan terlalu selesa lah, itulah maksud saya. So itu antara benda yang kita boleh kontrol. Dan saya suka bila nak bagi tahu yang kami di Richworks, alhamdulillah sekejap lagi pun kita pukul 10 ni kita ada sesi free webinar untuk daripada Dr. Azizan. Pagi ni kita ada free webinar yang mana kita akan start pukul 10 dan kita ada juga pukul 9 malam ni, ada 2 sesi hari ni. Dan esok pun tuan-tuan dan puan-puan, bagi anda yang dah sertai ZTM baru-baru ni, anda akan dapat peluang untuk join sesi tambahan seperti yang dijanjikan oleh Richworks minggu lepas. Anda akan sambung lagi pembelajaran anda secara online. So itu anda boleh kontrol, betul tak? Betul tak? Anda boleh kontrol. Setuju tak? Siapa setuju ni? Tulis situ, sangat setuju. You all akan boleh control things yang you can control. So macam biasalah, saya tak boleh sebut apa-apa pagi ni kalau saya tak sebut pasal duit. Dan pagi ni lah satu lagi benda yang saya akan sebut adalah pasal duit. Pasal duit adalah of course kita sangat boleh kontrol. So anda pun tahu bila kita pasal pengurusan duit, bagi mereka yang biasa pergi kelas saya, alhamdulillah, siapa sini yang rasa syukur pernah pergi kelas cash flow dan menyebabkan dia ada saving kat sini? Saya nak tengok kat sini. Siapa sini yang dia pernah pergi kelas cash flow, asbab dia pergi kelas smart cash flow management yang saya run, Richworks run, anda sekarang ada saving? Siapa sini? Saya nak tengok. Ada tak siapa-siapa yang disebabkan pergi kelas cash flow, alhamdulillah sekarang ada saving? Tak kala cash flow adalah benda yang paling reserve simpanan duit ni adalah benda yang paling crucial dan sangat penting sekarang. Cuba tulis situ. Siapa pernah pergi kelas Smart Cash Flow Management, disebabkan dia pergi Smart Cash Flow Management lah dia ada duit tu sekarang. Siapa ada? Tengok muka Hasji senyum terus rasa macam bercakap dengan duit. Yes. Saya suka duit lah. Memang duit sangat penting lah. Dan sepanjang saya duduk rumah ni macam tak keluar duit sangat pun. Sebab yelah duduk rumah kan. Minyak kereta sebenarnya kalau ikut normal circumstances dah habis lah. Tapi bila tak bergerak sangat ni, itulah. Yes, terima kasih Puan Nura. Saya lebih bijak urus duit. Bagus. Syukur Tuan. Yes, terima kasih Tuan Ishak. Yes, ada emergency fund. Terima kasih Tuan Zulhilmi Asli. Ada. Bagus. Sebab you dah start simpan duit, betul. Masa hari tu bisnes tengah kencang tu, masa tu alhamdulillah dapat simpan duit. Tak pergi lagi Cik Nur Reza, jemput pergi. Kita akan buat kelas online Smart Cash Flow Management ni bulan depan. Kita akan buat kelas online, jangan risau. Kita mungkin tak akan buat live terdekat ni. Kita ada keluar perkeliling daripada Richworks. So kita tidak akan buat live seminar. Okey ni Tuan Hakimi, saya best ni bagi. Manusia terlalu fokus untuk kawal perkara yang di luar kawalan sehingga lupa banyak perkara dalam kawalan mereka. Ya, betul. Terima kasih. Bagus tu sharing tu. Tolong share. Saya tak pergi kelas tengok live Tuan Nasrah hari-hari je. Sekarang dah pandai buat cash flow. Terima kasih Puan Mastura Atan. So bayangkan kalau boleh pergi kelas live. Tokey bengkel kan, tak silap saya. Yes, dengan suami. Yes, Hani, saya. Terima kasih. Terima kasih. So, duit penting Duit boleh kontrol. Sebenarnya duit adalah salah satu benda yang anda dalam kawalan anda. Duit adalah satu benda yang dalam kawalan anda. Maksudnya apa? Saya ada share beberapa live sebelum ni. So, pastikan duit yang anda nak gunakan tu, pastikan duit tu membawa manfaat kepada diri anda. Maksudnya apa? Sekarang ni
kita, of course kita ada hutang dengan supplier, kita ada hutang dengan certain pihak apa semua. Jangan bayar beria-ria, bayar semua. Kita bayar sikit-sikit. Dan pastikan dalam masa yang sama, selagi kita boleh collect dengan customer, kita collect. Dan kalau customer tak boleh bayar full, kita minta dia bayar sikit-sikit. Dia macam ni Dia adalah push and pull factor. Ikut saya tulis push and pull. So maksudnya kita push klien bayar kita punya payment, tapi kita pull sikit. Kita push, kita pull. Maksudnya apa tu? Kita push klien bayar kita, tapi kita pull, tarik handbrake sikit, jangan bayar serentak kepada kita punya supplier. So kita bayar sikit-sikit. Dan saya just nak share, saya akan buat beberapa, sebab saya banyak duduk rumah ni, saya tengah plan hari ni kalau boleh saya nak fokus untuk menulis. Ada banyak benda best. Sebenarnya ada banyak benda best yang berlaku. Saya just nak share banyak benda best semalam dah keluar guideline tentang daripada Kementerian Sumber Manusia, akhirnya setelah hari ni hari ketiga kot, hari kedua lah semalam. Baru hari kedua semalam mereka dah keluarkan soalan lazim tentang nasib para pekerja. Mereka dah keluarkan. Ada certain tu tak berapa menggembirakan lah, especially kalau anda adalah majikan. Obviously, anda majikan memang akan ada isu. Saya akan keluarkan something daripada kami punya Richard punya pandangan. Doakan hari ni saya boleh keluarkan. Sepatutnya saya nak keluarkan semalam, tapi saya tunggu benda tu malam tadi baru dapat nampak. So saya akan keluarkan benda tu. Saya akan beri panduan kepada anda supaya ada jalan penyelesaian lah. Sebab kita kena faham yang majikan dan pekerja adalah tunjang kepada sesuatu bisnes. So walaupun kita majikan, kita kena faham pekerja juga perlu dijaga. So kita akan keluarkan something sebentar lagi, hopefully hari ni saya akan try keluarkan. Dan satu lagi, saya pun dapat maklumat yang macam contoh saya sebutlah bank ni, Maybank, dia ada keluarkan moratorium. Maksud moratorium ni adalah mereka bagi pelepasan untuk tidak bayar loan lah, lebih kurang macam tu. Dia bagi lanjutan macam ni mereka bank bagi 6 bulan, maksudnya tidak perlu bayar ansuran selama 6 bulan. Hebat tak hebat tu? So salah satunya Maybank, dan ada beberapa bank lain. Saya tengah cari balik lagi artikel-artikel ni. So walaupun dalam keadaan sekarang kita ada hikmahnya dekat situ, meaning kita boleh cuba sesuatu yang baru. Dia macam ni jangan stres sangat, sebab saya berpendapat macam ni lah. Dalam keadaan sekarang ni, kita harap benda ni sekali seumur hidup je berlaku dalam hidup kita, situasi macam ni. Dan dia mengajar kita untuk sentiasa positif, sentiasa tenang dan jangan panik, dan sentiasa melihat situasi dalam sudut yang berbeza dengan orang lain. So saya suka kalau anda di dalam circle Richworks, especially anda di dalam grup nak urus bisnes ni, kalau ada orang yang stres, kalau ada orang yang menyalahkan keadaan, cuba bawa mereka masuk circle Richworks dengan like page Richworks, dengan like page Dr. Azizan Osman, dengan join group nak urus bisnes ni. Bawa diorang masuk join group ni dan tengok perkongsian yang kami ada. Perkongsian kami sentiasa positif, dan kami sentiasa fikir cara macam mana nak perbaiki keadaan. Kami tak akan give up. Sebab itu value yang kami pegang daripada founder kami dan co-founder kami, Dr. Azizan Osman dan juga Tuan Haji J. Kami pegang mereka punya didikan kepada kami, dan didikan mereka tu bukan untuk kami je, didikan mereka tu untuk anda juga. Setuju? Tulis itu, sayang Doc dengan J. Tulis. Saya perlukan ramai orang menyayangi satu sama lain pada hari Jumaat ni. Bank terpilih atau semua bank, Puan Umu Hussein, nanti saya akan keluarkan write up tentang benda ni. Tak semua bank, setakat ni beberapa bank saja yang saya tahu, dan saya akan maklumkan. Okey. Didikan yang mereka ajar kepada kami adalah sentiasa fikir cara yang terbaik untuk selesaikan situasi, dan sentiasa fikirkan cara terbaik untuk selesaikan permasalahan. So seriously, Okey, Cik Azman, adakah kelonggaran tu khusus yang terkena jangkitan? Sebab bank rakyat maklumkan saya hanya mereka yang terkena jangkitan. Okey, betul, ada certain bank betul hanya untuk yang mereka terkena jangkitan. Tapi kita tengok dulu macam mana. Actually kalau tak try tak tahu. Try je dulu. Kebanyakan bank berikan hasil dari bank negara, tak silap. Yes. Saya akan dia memang saya tak habis baca lagi, sebab saya baca pasal
yang Kementerian Sumber Manusia tu. Semalam banyak gila maklumat masuk. So saya tak sempat untuk digest lagi. So saya Dok NJ, kurang G tu Cik Nadia Hasib. Sayang Dok dengan Haji J. Yes, terima kasih. Sayang gila Dok Harry Chut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Tulis. Doakan yang baik-baik untuk founder dan co-founder kami. Dia macam ni tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share. Tengok saya dah jadi panas pula ni. Sekejap. Sekejap. Okey. Tak apalah, panas sikit lah. Cahaya keimanan lah tu, insya-Allah. Okey, macam ni. Saya memahami satu benda adalah kita kena fikir cara macam mana nak selesaikan situasi. Dan dalam kes ni, saya harap anda semua support each other. Saya harap anda semua bersama dengan kami, support kami. Kalau anda masih dalam Titan, stay dalam Titan. Kalau anda dalam Spire, stay dalam Spire. Kalau anda dalam package MMM, stay dalam package MMM. Kalau anda dalam package ZTM, anda dalam Elite X, stay dalam Elite X. Stay. Kekal stay. Sebab dengan cara ni saja kami boleh support anda. Dengan cara ni saja kami boleh tengok anda depan mata kami dan kami boleh bantu. Macam mana nak bantu anda untuk teruskan cabaran ni. Sekejap saya tak tahan panas ni. Sekejap. Okey. Saya adjust sikit. Kang nanti meletup pula kang di ni. Okey. Boleh Okey. So saya nak anda teruskan belajar, teruskan jangan give up. Sebab give up adalah jalan yang paling senang untuk ramai orang. Setuju? Give up paling senang. Paling senang sebenarnya adalah give up. Paling senang give up. So jangan give up. Kami mendoakan anda teruskan sama-sama. Kita work together. Kami di Ricut akan sentiasa share live. Kami di Ricut akan sentiasa teruskan apa yang kami nak teruskan. So kalau saya dapat keluarkan artikel tu, saya mungkin akan buat live secara tergempar. Saya harap anda akan tonton live saya. So kita akan bagi tahulah benda tu. So we see how we appreciate your effort. Kami doakan anda semua kaya dan berjaya. So macam esok kita ada sesi ZTM bagi mereka yang dah hadir yang sebelum ni. Untuk bagi mereka yang belum hadir ZTM, minggu depan kita ada sesi ZTM yang terbaru. Anda kena boleh cek dengan tim kita. Kita akan war-warkan secara penuh tentang ZTM yang seterusnya ni. So jangan give up. Teruskan, be positif, kekal bersama dengan kami. Kami sentiasa kekal bersama dengan anda. Kami cuba macam kami of course kita ada doktor, kita ada Jerry, kita ada Tuan Rats, kita ada Tuan Hafiz Jasmi, pengetua Ricut, dan saya sendiri akan sentiasa buat live. Kita ada Cik Sus juga untuk Titanium. Cik Sus, VP Titanium. So kita VP High Network Client. So kami akan sentiasa bersama-sama dengan anda untuk teruskan. Cuba tulis itu. Cuba tuliskan be strong. Ataupun be strong together, tulis itu. Be strong together. Apa kataan tu? Lupa dah. United we stand. Divided we fall. Yes, united we stand. Itulah. Okey, boleh So, doakan saya ada peluang untuk menulis hari ni dengan lebih tenang. Itulah, tak boleh pergi sembahyang Jumaat pula. Padahal saya punya tempat solat tu belakang tu je. Dekat je. Basically kalau jalan kaki pun boleh pergi juga. Surau Jumaat namanya. So, itulah. Harap cepat-cepatlah. So, aku cinta padamu, kenapa lah pula Puan Oni ni. Okey. Lain macam pula. Okey. Hashtag duduk rumah, stay at home. So, kekal. Kalau anda semua, kita semua sebanyak mungkin duduk kat rumah, InsyaAllah by 1 April kita semua akan boleh continue kita punya kehidupan yang sebelum ni dengan lebih baik lagi. Okey. Saya doakan anda semua kaya dan berjaya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat. Dan anda masih boleh bersedekah lagi secara online. So semoga kita diperkuatkan. Saya bukan macam sebab pun ada juga ni. Sebab rindu tak dapat jumpa anda di kelas. Ada certain yang saya selalu jumpa dekat kelas, tak boleh jumpa. So be strong. Okay, be strong together. Thank you kepada anda yang komen. Thank you kepada anda yang menonton dari mula sampai habis. Nantikan perkongsian dari segi write up yang kami akan keluarkan kepada anda over the weekend, atau mungkin kalau sempat hari ini. So we do together. Okay, boleh?
Terima kasih kerana anda, kepada anda yang kerana setia kepada Richworks. We do our best dan pastikan anda semua waktu inilah untuk peluk-peluk orang yang tersayang. So jaga diri, be safe. Duduk rumah, stay at home. Thank you. Assalamualaikum.